Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada sahabat-sahabat saya, press semua yang berada di sini. So lebih mudah untuk saya bercakap dekat sini dengan semualah. Jadi tak adalah ceritanya berbeza-beza daripada apa yang saya nak cakap. Jadi setelah saya fikirkan dalam 2 hari, 3 hari ini untuk saya dapat ketenangan, dan maka sebab itu dengan waktu yang sekarang ni saya membuat press conference ya. Tujuan yang utama saya membuat press conference ini ialah untuk saya memperbetulkan kenyataan, iaitu yang mana saya diberitahu bahawa saya bersetuju dengan keputusan yang diberikan. Padahalnya tidak, saya tidak dibagi tahu, cuma saya hanya dibagi tahu suruh dengan keputusan yang telah mereka buat, dan juga saya telah dibagi tahu gitu. Jadi sebenarnya tak betul. Jadi ini yang saya nak betulkan kenyataan ini, yang mana sebenarnya saya tak setuju daripada keputusan ni. Yang keduanya ialah dulu waktu di luar, saya telah dijemput untuk dipujuk saya beberapa kali pun untuk saya pergi, untuk saya membantu BM untuk saya masuk dalam, iaitu daripada Tan Sri sendiri ya, Tan Sri Nurza Karya, dengan saya sendiri pergi ke rumah dia dan saya sendiri menandatangani kontrak di rumahnya. Tetapi apabila saya diberitahu dengan situasi yang sekarang ni, saya ada rasa tekilan kerana bukan dia sendiri yang memberitahu saya, dan ianya daripada Datuk Subra. Jadi daripada sini saya cuma rasa tekilan. Jadi apa yang saya cuba buat ialah dulu saya hanya nak membantu BM secara telusnya. Jadi itulah daripada saya. Jadi daripada anda ada apa-apa soalan? Ya. Ya, untuk saya, dulu saya berada di atas. Saya masuk pun dulu kerana Datuk Lee Chong Wei. Ya. Saya masuk kerana Datuk Lee. Kemudian saya suruh jaga dia, dan selepas itu, setelah Datuk Lee bersara, dan lepas tu baru saya menjaga pemain-pemain yang lainnya seperti Lee Zijia, Eng Ziong dan seterusnya. Dan setelah yang sepatutnya program yang saya buat, yang saya harus menggalas ialah sampai kepada Olimpik, di mana ketika itu dengan bertungkus-lumus kita buat latihan sehinggalah Lee Zijia mendapat nombor 10 dunia untuk ranking sebelumnya Olimpik. Setelah dia mendapat program tu, tetapi dirombak balik dan dia suruh saya jaga di bahagian pembangunan remaja di bawah. Jadi saya terima je. Jadi setelah saya pergi ke bawah dan saya menjaga dua department, dua tu single dan double ketika itu, dan sehinggalah saya telah ditugaskan untuk menjaga department single saja di bahagian junior tu. Jadi pada keseluruhan apa yang saya telah dibagi tahu ialah pada awalnya hanya postmortem saja yang dibuat tu, dan ianya pun untuk saya tak sampai 6 jam, tak ada pun, dan dia hanya interview pada coaches lain dengan mungkin ada pemain tu yang saya tak, dan mereka suruh saya tunggu. Setelah kita bincang atas postmortem tu, kenapa kita gagal di Asian Junior tu, Asian Junior, kerana itu memang kita punya KPI. Tetapi seperti saya cakap tadi, saya dah siapkan pemain-pemain yang ada tu daripada persiapan sebelum Asian Junior, dan itulah keputusannya.
saya terima keputusan tu, yang ia tidak dapat berjaya. Tetapi setidak-tidaknya selepas itu saya terus pergi ke Jaya Raya, dan di situ budak-budak saya yang single tu masuk ke final dan satu juara. Itu yang saya bagi tahu, iaitu daripada Faik Hongguan masuk final, lepas tu Ong Sinji masuk final, dan dia kalah di final. Lepas tu Lucas Lee, champion di bawah umur 15 tahun. Jadi itu yang saya telah buat atas tu, dan juga dengan keputusan result-result yang lain. Jadi saya hanya buat postmortem itu je. Lepas tu saya disuruh tunggu, dan setelah tunggu lebih kurang dalam 1 jam lebih, dan dia panggil saya, dan dia terus bagi tahu saya bahawa saya tidak disambung lagi dengan alasan pasal saya tidak berjaya di situ. Jadi saya rasa tekilan lah. Saya rasa tekilan dan ada rasa kecewa, tapi saya tak boleh nak cakap apa kerana saya telah dibagi tahu begitu. Saya nak bangkang pun tak boleh, sebab saya dibagi tahu, saya diam aja lah, saya akurlah kalau itu yang mereka nak. Jadi itulah keputusan yang pada dasarnya yang dibagi tahu begitu. Ya, itu yang sepatutnya. Kalau mereka berbincang dengan saya atau atas lanjutan atau nak bagi peluang, adakah kamu setuju sekiranya you akan menjaga players ni sehingga World Junior? Sebab players yang main di Asian Junior itu adalah pemain-pemain yang disiapkan untuk remaja junior juga. Tapi apa salahnya kalau saya teruskan jaga budak-budak, dan saya tahu apa nak buat terhadap mereka. Saya dah buat R&D daripada previous World Junior, kemudian Asian Junior, dan tinggal berapa bulan saja lagi, tetapi dah diberhentikan kat situ. Saya nak cakap apa? Itu maksudnya. Tapi sepatutnya boleh bincang, boleh runding sama ada saya nak atau tidak. Ini tak ada, dia terus berhentikan. Besok you tak perlu datang mengajar lagi. Sampai sini saja you punya tugasan. Jadi saya nak cakap apa? Ya. Makan kontrak Datuk sampai hujung tahun. Ya. Dia ditamatkan serta-merta dengan pampasan atau kalau itu atas atas kontrak biasa, iaitu kalau katakan you telah ditamatkan, dia akan bagi notis untuk 1 bulan, itulah. Jadi tapi ketika ini saya telah berhentikan serta-merta. Saya diberhentikan serta-merta dengan satu alasan saja, iaitu saya tidak mencapai KPI untuk Asian Junior. Ya. Datuk rasa misalkan sepatutnya diberi jadi satu lagi peluang untuk Ya, itu sepatutnya pasal dulu memang kita tak berjaya di World Junior, ada beberapa technical issue. Ketika itu Justin saya bawa, dan baru-baru ni apa yang berlaku dekat saya. Jadi untuk World Junior juga, jadi belum sampai kepada World Junior saya telah ditamatkan kontrak saya. Jadi itu yang saya cakap tadi, kalau diberi peluang, saya tahu apa saya nak buat. Saya tahu apa nak buat kepada, sebab ini adalah pra World Junior. Jadi players tu yang tak jadi, dia berdasarkan pada faktor yang tak ada, pada saya tak ada berat sangat lah, kerana ianya daripada isu taktikal. Daripada fitness, daripada technical mereka cukup, tapi daripada taktikal, macam mana kita nak bina kepada taktikal yang untuk mereka mencari point, macam mana cari point. Jadi itu yang players pun mungkin ada rasa tertekan, sebab benda tu subjektif sangat. Bila budak main di dalam gelanggang, kita dah bagi semua cara-cara nak main, cara latihan dan sebagainya, tetapi di dalam sana dia tak perform. Saya punya role kat luar, kalau saya nak cakap mereka tak perform, saya pun tak boleh nak buat apa. Itu maksud dia begitu. Betul. Ini keputusan ABM dan siapa yang nak masukkan dia? Ya, ni management lah. Daripada management lah. So ketika itu ianya daripada apa yang saya dibagi tu ialah daripada Datuk Subra.
menghibis pun awak telah ditamatkan sampai sini sahaja. Jadi saya nak buat macam mana? Saya dah dibagi tahu awaknya kontrak akan ditamatkan kat sini. Ya, itu adalah satu persoalan lagi, iaitu saya seolah-olah dipertanggungjawabkan untuk seluruh Asian Junior ni. Padahal saya hanya menjaga tim single junior, kerana ianya telah dipisah antara junior dengan junior single dengan junior single dengan double. Dia double telah dibagi pada departmen lain. Jadi di situ kekalahan sama-sama sana kalah, tetapi kenapa pula saya yang menjadi sasaran? Padahal daripada soal bergu pun tidak berjaya. Tak berjaya pun. Jadi lepas tu kita pergi ke Jaya Raja. Semua pemain-pemain single, Pak Ik, Hong Guan tu single, tapi double tak ada. Tapi saya tak nak menyentuh ke sana lah. Tetapi cuma saya merasakan kenapa saya saja yang menerima tindakan ini. Saya tak ada apalah. Pada saya cuma saya nak perbetulkan kenyataan ini, bahawa kalau katakan sudah tak terima, saya terima. Tetapi bukan cara yang macam ni. Dulu saya pernah cakap, saya hanya ada satu bos saja, Tan Sri Datuk Sri Noza, itu je. Dulu waktu dia nakkan saya, dia bertugas lumus, jangan pergi rumah dia, kita bincang baik-baik dan sebagainya. Dan untuk mendapatkan satu keputusan bahawa sign pun di rumah dia. Jadi kalau macam sekarang ni, dalam situasi sekarang ni, sepatutnya boleh dibincang. Saya pun boleh terima kalau katakan Tan Sri yang announce sendiri, bagi tahu saya sendiri, saya terima, tak ada masalah. Tapi dengan cara yang macam ni, saya ada rasa kecewa, saya rasa terkilan sedikit daripada perkara yang macam ni. Saya saja yang telefon dia mengatakan, Datuk Tan Sri aware tak pasal perkara ni? Dia kata ya. Kemudian itulah saya hanya ucapkan terima kasih lah, benda tu dah jatuh kepada saya. Jadi dia hanya ucapkan saya good luck aja lah. Itu saja. Kalau tanya saya, daripada dulu saya dah bantu 3 world number 1. Jadi modul yang saya gunakan itu adalah modul yang sama, tidak ada beza. Badminton is a running game, badminton is a physical game. Cuma point berbeza sekarang. Jadi you tengok rata-rata sekarang ni, saya pun tengok perkembangan players yang di luar sana, iaitu seperti Victor. You tengok Victor main sekarang, power, speed dan sebagainya. Dan daripada situ, siapa yang dapat bertahan di dalam court yang lama, mereka akan bertahan. Itulah dia tengok cara dia berlari. Maka sebab itu saya tengok dengan sistem yang dia buat sekarang ni, dan dia independent, dan fitness dia ialah tremendous. Saya tengok dia satu player yang betul-betul fit. Jadi apa yang saya buat sekarang ni ialah saya terapkan kepada latihan, iaitu larian. Larian tu bukan saya nak jadikan mereka ni sebagai satu pelari, tak ada. Cuma itu ada sebagai satu warming up. Dan shadow badminton ni, footwork tu biasa, kerana saya nak dapatkan rentak permainan dan sebagainya sebelum dia masuk court. Jadi bila masuk court, saya ada beberapa modul yang mana kalau players ni tidak mempunyai smash yang kuat, macam mana dia nak cari point? Kalau you tak ada smash, you nak cari point kat mana? You nak dapatkan skill. Skill cannot collect point. Skill hanya boleh bertahan, selamatkan bola, balik. Tetapi kalau katakan half court, you tak boleh nak bunuh bola tu, di mana you nak cari point? Ini itu. Maka sebab itu, cara pendekatan saya ni ialah saya go to the logic, iaitu fitness. Fitness tu penting. Jadi di sini saya pun ada
ada conditioning yang jaga budak-budak daripada weight dan sebagainya. Itu bab mereka. Tetapi saya bab teknikal, yang mana teknikal ini sangat rumit, lebih lagi pemain-pemain yang muda macam ni. Sebab kita kena groom dia. So kalau kita tak groom, dia tak akan sampai kepada matlamat yang kita hendak. You tengok sebelum ni, sorry to say, sebelum ni saya jaga Justin. Punyalah susah jaga dia. Daripada pemain biasa, daripada pemain double ditukar kepada single. Sebab ini dia hendak. So saya bina dia, berhari-hari saya gunakan latihan untuk smash. That's why dalam masa yang usia yang muda dan dia boleh menyerlah, umur 18 tahun tetapi pergi ke Future Series, pergi ke International Series dan dia boleh menang back to back. Jadi ini dia yang dia faham. Ada players dia matangnya lambat, ada player matangnya cepat. Just imagine kalau sekarang ni semua orang cakap yang saya jaga Eugene sebab dia lah satu players yang mempunyai size berbeza daripada budak-budak lain. Of course saya akan beri tumpuan kat dia. Bila saya beri tumpuan kat dia, of course pada yang lain dia akan merasa kepada pemain tu sendiri dia merasakan kenapa saya je. Itulah dia yang kita ada. Jadi daripada saya nak jaga keseluruhan yang mana ianya kuantiti, kualiti tak ada. Itu yang saya cuba nak bina tu. Kalau tidak, Justin tak akan berjaya daripada apa yang saya telah cuba bina dan saya cuba bentuk. Tetapi itu yang saya cakap tadi, bila program sentiasa diubah-ubah. Sepatutnya untuk junior elite, saya menjaga pemain-pemain ini sehingga 20, 24 dan 28. Saya rasa you all pun tahu bahawa saya pernah kita pernah launch iaitu kepada projek 2028 yang mana ianya akan dikendalikan oleh saya sehingga projek tu. Tetapi belum apa-apa dah diubah lagi. Dan Justin disuruh naik atas. So bila naik atas, oleh kerana foundation dia masih tak kuat, tetapi you train dia, you paksa dia seperti pemain-pemain dewasa. Of course you mesti lapse-nya. So dia putus dia punya Achilles tendon. So sayang tu, bukan senang nak bina, you tanya dia sendiri. Begitu juga player yang sekarang. Maka saya punya players semua kebanyakan sampai sekarang ni tak ada yang injury. Tetapi yang susahnya ialah pressure yang diorang terima kepada tahap latihan yang mana walaupun dia junior tetapi tahap latihan kepada tahap backup squad atau senior squad. That's why dia boleh menang tournament. Itu yang menjawab you punya soalan bahawa itulah dia persiapan. Ini bidang saya. Saya punya kepakaran ialah saya ialah on individual, bukan tim keseluruhan. Itu saya boleh tolong tengokkan. Tapi kepakaran saya, you bagi yang buruk, saya akan bagi you yang baru. Itu maksud dia. Jadi itu kepakaran saya. Ya. 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 Kali ini pun mungkin satu bulan. Kemungkinan pada masa hadapan kita BF berminat bulan itu bertahu kasih adakah itu hati ataupun itu sudah tertutup. Saya belum ada idea lagi untuk persoalan tu. Tetapi jiwa saya memang inilah dia, jiwa saya. Jiwa badminton yang mana rasanya macam belum berhenti lagi apa yang saya nak bantu budak-budak ni. So sekarang ni atas Asian Junior dan tidak mencapai KPI tu. Tetapi budak-budak lain yang bawah-bawah tu, yang baru-baru macam Lucas champion, lepas tu yang baru-baru ni saya bawa pergi Italy champion dan double ketika itu pun saya bawa masih champion. Jadi sayangnya budak-budak macam tu. Iaitu kita dalam proses pembinaan, pembangunan. Itu yang paling susah sekali. Kalau saya nak ambil exam SPM, saya kena belajar daripada form 1. Kalau saya nak ambil diploma, saya tahun keempat baru ada exam. Jadi ini you bagi saya tempoh yang pendek dan saya dah cakap banyak kali. Kalau you memberi saya satu program, jangan diganggu. Saya nak train pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, pukul 5 pagi, it's up to me. Kerana begitu juga dengan apa yang kita hadapi sekarang ialah kenapa saya train awal pagi? Kerana saya tak nak budak-budak ni budak-budak yang ada main telefon. You tahu media masa sekarang telefon malam. Jadi saya hendak diorang tidur, bangun pagi training. Kalau tak tahan saya hanya tanya, you tidur pukul apa? Ini saja. Jadi
Maka sebab itu saya terpaksa nak mengejar masa. Masa saya nak kejar. Saya pukul 3.30, 3.45 saya ada. Every day saya dah ada dekat Kiara tu. Untuk apa? Sebab training start pukul 5. Kalau pukul 5 sampai pukul 7, kadang-kadang kita punya court tak cukup. Jadi saya kena kejar masa, cakap dengan budak-budak, fahamkan mereka bahawa court tak cukup. Nanti senior team akan training pukul 7 dah ada, 7.30 dia orang dah start. Saya hanya aja ni, dan budak-budak yang ada tu ialah budak-budak sekolah. Jadi bila yang ini pun saya train seawal paginya, begitu pun ini pun tak boleh menang. Kalau saya train kurang daripada tu jam tu, Luju rasa boleh dapat tak? Ini dia yang saya dalam dilema ni. Tetapi saya hanya tak mau cakap. Pasal apa? Ini adalah satu daripada pembangunan. Pembangunan. Pada saya, kalau saya tak jadi untuk budak-budak ni sekarang ni, setidak-tidaknya saya boleh develop untuk ke depan. Begitu dekat Long Jun Hao. Contoh, Long Jun Hao players itu yang dulu pernah menang Asian Junior, World Junior Runners Up, tetapi di mana dia sekarang? Kulaut dah jauh dah. Sama bayar dengan dia main dengan Kulaut, tapi Kulaut dah jauh dah. Itu dinamakan program yang mereka buat, kita pun tak tahu. Begitu juga baru-baru ni saya tengok dan saya lihat sendiri, dan adik saya pun ada sana waktu di Yogyakarta, sebab dia bantu saya daripada analisa. Dia tolong tengokkan ini budak ni China very good, 5 orang single player tu, 5 orang single player daripada China, 5 either one boleh champion kerana badan, saiz dan sebagainya. Dan Korea tim kalah dengan Taiwan 3-0. Itu pembangunan. Begitu Thailand, begitu dengan India yang kita lihat sekarang, begitu dengan Japan. So maka sebab itu saya hanya cuba untuk challenge dengan dia untuk merapatkan jurang tu. Kalau untuk India, untuk junior kita kalahkan India, tapi senior team kalah dengan India. Contohnya macam itu. Jadi bukan saya bagus, tetapi saya nak banyak perkara yang saya nak tutup, dan saya nak bantu Persatuan Badminton Malaysia ni daripada perkara macam ni. Tapi kalau saya punya program yang dibagi diubah-ubah, macam mana saya nak buat? Sorry? Saya pun nak cakap macam mana pun tak tahu. Sebab saya hanya ikut arahan saja. Jadi bila ikut arahan, dan saya pun ada ajukan kenapa program ini selalu diubah-ubah. Dan di situ saya pun tak dapat satu jawapan yang konkret. Jadi saya sebagai staff, saya ikut sajalah. Yang penting-penting saya dah anggap budak-budak tu semua sebagai player yang mana saya pupuk mereka ni. Dengan tak rajin jadinya rajin, sampai tak champion jadikan champion. Jadi ini yang saya cuba untuk saya galas tugasan ini dengan hati yang ikhlas saja. Ya. Datuk, maksudnya memang ada banyak perubahan yang berlaku sepanjang masa bersama dengan mereka, ataupun dengan waktu latihan yang terlalu awal, mungkin itu menjadi salah satu punca. Of course, orang yang tak tahu memang begitu. Maka sebab itu saya suka kalau mengajar, bila buat satu program, saya suka dipantau. Jadi kalau mereka ni ada panel, contohnya bahawa saya training awal pagi, datanglah tengok, ambil you tengok betul ke latihan ni, betul ke apa, kenapa kena bangun pagi, kenapa awal pagi. Lepas tu end of the day sampai kepada tournament, then you bagi report. Jadi itu saya puas hati. Daripada you hanya dengar cerita sini, Miss Bull bangun pagi dengan satu budak yang rasanya macam satu player, beberapa player yang rasakan tak larat nak bangun pagi, you dengar kata-kata dia. Why not ianya satu meeting besar dan you ajukan, dan kita boleh tu, sebab ianya sebenarnya ada berapa kekangan, iaitu daripada court badminton yang mana kadang stadium juara digunakan 1 bulan 2 bulan, kemudian kita terpaksa naik ke atas dekat ABM, kita kena share. Jadi sebagai junior ni, saya tak boleh nak berkeras. Jadi kita yang selalu mengalah. Kalau dengan players yang saya ada lebih kurang dalam 14 budak, lepas tu court dah berapa dibagi-bagikan dengan yang lain, lepas tu senior team nak training, takkan kita nak cakap junior ni ke mana, takkan kita orang senior tu. Tetapi pokoknya
Pokoknya ini yang saya tolong tu. Tapi pada dasarnya saya lihat yang senior tu ke mana pula? Ke mana pula perginya? Contohnya sampai mana? Sama juga dengan kita ni. Kita ni pembangunan. Pembangunan ialah satu struktur yang kita sedang membina, mencari satu bahan. Kalau kita tak dapat kuantiti, dapat satu atau dua untuk naik atas pun jadi. Itu yang kita nak. Itu yang saya fikirkan ke arah tu. Ya. So apa kuasa saya? Semua keputusan dah jatuh. Jadi saya hanya buat press conference ni untuk memperbetulkan kenyataan bahawa di luar sana mengatakan bahawa saya terima keputusan ini, padahal tidak, kerana ianya tidak diulas dan tidak dibentang secara tersusun cara baiknya. Memanglah kalau ikutkan memang mereka tidak menyambung kontrak saya. Jadi secara tak langsungnya begitulah penceritaannya bahawa saya, sebab dia mengatakan bahawa okey, by tomorrow Datuk rehat je lah, tak payah datang lagi ke untuk mengajar lagi. Saya ambil itulah, saya dibagi tahu begitu. Saya nak pertahankan apa? Saya nak pertahankan apa? Jadi terima je lah. Ya. Ketika itu saya sebelumnya itu memang saya telah digalaskan untuk Chong Wei. Chong Wei ketika itu tiba-tiba dia ada kanser dan dia terpaksa pergi. Dan saya ada satu grup lagi yang saya akan jaga, iaitu ke Olimpik yang lalu, iaitu ketika itu Li Zijia. Dan Li Zijia ketika itu ranking pun lebih kurang dalam 40 lebih 50, dan saya bertungkus lumus ke arah tu. Dan saya juga dapat mesej, boleh tak Datuk, boleh tak Li Zijia capai ranking dunia nombor 10? Saya cakap tak ada masalah, senang. So dia dapat nombor 10, ngam-ngam nombor 10. So lepas nombor 10 tu saya diturunkan ke bawah untuk jaga junior. Jadi pada saya untuk pembangunan ni, dan dia cakap di bawah ni tidak ada selalunya bila budak-budak naik atas, budak-budak nak kena betulkan lagi. Jadi saya nak melihat apa yang sebenarnya berlaku daripada situ. Jadi memang untuk rasa tekilan tu ada. Saya nak cakap apa, saya ikut je lah. Kerana itu yang saya cakap dengan tu, kalau saya punya program selalu diganggu, sampai bila kita nak dapatkan satu pencapaian yang berkesan untuk badminton kita. Tu saya rasa daripada sini semua, adik saya yang selalu mengikuti lebih rapat dan kita selalu bincang, dia lebih faham. Saya rasa you pun tanya dia pun elok juga. Yep. Jadi difahamkan tak ada sebarang rujukan daripada pihak BM sendiri berkenaan dengan keputusannya. Okey, waktu panel bersidang kan, waktu the first panel bersidang tu saya tak ada. Saya ada di overseas ikut Datuk Bun. Tetapi apa yang saya nak nyatakan di sini, sebenarnya saya tengok keseluruhannya. Saya dah lama saya tak nak bercakap dekat press, tak nak ni apa semua. Sebab pada saya, apabila saya jujur bercakap pasal badminton ni, dia akan melibatkan Datuk Mismun, sebab Datuk Mismun di dalam. So jadi nanti kalau saya bercakap, nanti ada orang datang, kenapa saya bercakap sedangkan you tahu Datuk Mismun ada di dalam. Sama juga, begitu juga yang berlaku. Contohnya you tahu Roslyn ada masalah dengan BM, tetapi Hafiz Hashim jadi coach dia dalam. Tetapi apa yang dia cakap berdasarkan pengalaman yang dia pernah menjadi world number 1. So jadi dekat sini apa yang berlaku ni sangat pada saya lah sangat sedih, kerana orang yang sepatutnya bertanggungjawab untuk menaikkan badminton hanya nak publicity apabila menang aja. Tetapi kalah tak nak terima kenyataan yang sebenarnya daripada pembangunan kita dah jauh ketinggalan. Sebabnya macam saya cakap lah, dia orang expertise yang di atas tu pada mereka tak ada pergi buat satu penilaian. Contoh, pergilah dekat China, apa yang dia orang buat, balik bagi rumusan. Pergilah dekat Korea, Jepun,
Sekarang India dah mula naik. Memang bagus. Saya tengok struktur India memang bagus. Sebab di India, kelab-kelab dia kuat. Dan they have money, to spend on development. Jadi, apa yang saya bayangkan, samalah juga. Saya tengok Menteri Sukan bercakap, kalau kita tak ada development, apa nak jadi dengan sukan kita? Habis hilang contohnya diving. Contohnya hilang dia, siapa pengganti dia? Contohnya gitu. Hilang Nicole, siapa pengganti dia? So development penting. Jadi inilah masa development ni perlu ambil masa yang panjang. Ambil panjang, tetapi dekat situ kita dah boleh identify siapalah pengganti dia. Contohnya kat situ, kalau kita ada 10 dapat 1 pun bagus. Nak lawan dengan China, ada 5 boleh champion. Siapa nak main dengan dia orang? Setiap tim yang keluar, berapa ramai orang yang keluar coaches. Saya duduk breakfast kat sebelah, ni coaches kat sebelah, dia panggil players, tengok video ni, kita ada ke? So itu pembangunan. Jadi kita, pembangunan ni kita harus memupuk pemain itu supaya dia faham, bagi satu kefahaman kepada mereka, kenapa harus ini, kenapa harus ini. So jadi saya di belakang ni sebagai kira ex-champion lah, tapi tak bagus pun. Tetapi saya bagi satu rumusan pada Miss Boon, dia nak jaga player. Tetapi di belakang tu, kita boleh tengok setiap pemain tu, siapa yang boleh naik. Untuk saya tahu siapa yang boleh naik. Tetapi dekat situ, perlu ada sokongan dan bantuan daripada association. Jadi sekarang, you hantar satu team manager. Tahu ke dia pasal badminton? Apa laporan yang dia bawa balik mengatakan yang players kita tak bagus? Kita nak judge macam mana? So itu yang saya selalu tanya dekat Miss Boon. Meeting ni apa yang you bincangkan? Sebab kalau saya yang bercakap, dia akan jadi buruk. Sebab buruk ibaratnya saya tak menyokong dia orang. Saya menyokong. Itu yang saya pergi. Saya tak minta dana BM pun. Baru ni dia orang suruh saya pergi ke Piala Sudirman. Yang pergi On You Hawk, Roslyn. Patut saya pergi. Saya tak anda. Bukan kerana saya dibagi mereka ikut, lepas tu nak ikut cakap dia orang. Itu tak betul. So jadi sekarang cuba kita kaji, kenapa Pak Jubong dekat Jepun dia selesa? Sebab semuanya daripada dia. Tak ada ganggu. Presiden cakap I want result, tapi dia tak ganggu. Bagi orang-orang yang pakar dan mahir untuk meneruskan legacy tu. So jadi dia gagal. Dia tahu nak bangkit lagi. Jepun Olimpik, apa dia? Tapi sekarang tengok dah mula start balik. Player yang match double dah tak menang, dah menang balik. Lihat Ahmad Yamaguchi contohnya. So kita nampak. So jadi itu yang mana dekat Malaysia ni harus berubah. Jangan takut netizen komplain aja, maka dia orang mula nak ambil tindakan bodoh. Itu yang saya sedih itu. Sedihnya kerana dia tak nampak apa perjuangan Datuk Boon yang dia nak bina. Kalau saya cakap dengan Datuk Boon, saya cakap kalau saya dibagi untuk jaga atas famous, buat apa saya nak turun bawah nak betulkan pembangunan ni? Yang mana tak glamour pun. Tetapi ingat, pembangunan ni adalah untuk naik ke atas. Mungkin di atas dia champion, tetapi betulkan apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, dia akan bagus. Jadi apabila Olimpik, saya tengok apabila Olimpik, semua negara spend money untuk development, untuk player-player ni. So kita dah nampak. Tetapi kenapa kita nak malu dengan negara luar yang lebih bagus daripada kita? Jadi kalau kita pengurusan kita kalah aja, presiden step down, berdepanlah. Apa masalahnya? Apa yang patut you nak buat? Tak ada masalah pun. Terima hakikat dia. Kerana kita dah ke belakang. Tetapi identify sebab apa. Baru seronok. Kita nak berhujah pun seronok. Ini netizen bantai semua menyuruh. Tapi menang, ambil hadiah. Apa masalah dia? Masalah ke? Kalau kita berjuang untuk badminton. Saya keluar daripada BM kerana kita tak setuju dengan presiden, dengan juga sekretari waktu time tu. Saya tubuhkan usaha. Most of yang berjaya tu bukan kita cakap ex Thomas Kappa, dan daripada Nusa kita buktikan. Itulah maksudnya perjuangan. Perjuangan harus berani menerima apa saja kritikan. Baru namanya pejuang. Ini menang tunjuk muka, kalah lari suruh orang lain buat press conference. Itu ke cara dia. Jadi saya tak nak. Sebab apa? Masing-masing ada peranan masing-masing. Sebagai presiden, okey kau cari sponsor. Sebagai teknikal, siapa yang dipertanggungjawab? Pasti yang orang yang tahu. Jadi itu yang saya cakap. Kalau hantar manager saja kerana nak dapatkan vote, tetapi tak ada laporan kepada pihak coaches dan apa semua, nak buat apa Untuk saya, apa relevan dia? Itu je.
Sebenarnya kalau saya nak cakap lah, sebenarnya kuantiti kita banyak, kualiti kurang. Itu yang saya cakap dengan Bun. Kalau kita ada 5 player lah, kalau kita contohnya Eugene lah, sekarang kita ada Eugene, itulah yang terbaik kan. Bantulah saya cakap. Tetapi dekat belakang saya dengar dia kat luar, dia kat dalam court, saya kat luar dengar, oh Miss Bun bias, hanya jaga satu player je. So kalau saya tak nak buang masa lah, saya tak nak buang masa untuk yang lain. Sepatutnya yang lain tu bantu untuk yang ada satu ni untuk menang. So at least kita menang. I see? Sama juga contohnya macam Indonesia ada satu. Indonesia ada 5, semuanya bagus contoh tetapi dia bantu satu player ni yang masuk semifinal tu untuk supaya dia ke depan. Saya bercakap dengan semua yang ada dalam dia junior tu, semua yang bagi saya lah, Bonsak Thailand, dia di luar, yang di dalam national lain. Lepas tu coach Filipin yang baru ni menang dengan kita punya ladies tu, dia jumpa saya Hafiz tu, dia ketawa, dia cakap apa? Dia cakap, Jack, dia panggil Jack, dia cakap, saya pun tak tahulah Jack, itu kamu punya manager tu Taufik siapa? Dia cakap, ya kenapa? Dia cakap apa? Salam dengan saya, dia cakap, saya tak tahu budak-budak ni mau jadi apa, dia cakap. Tetapi saya ketawa Jack, dia cakap apa? Saya dibagi tugas, saya ada ni player, pertama saya cakap sama player ni, jangan menang, hanya main je, keluarkan apa yang saya ajar kamu ini. Last mereka menang, mereka pun ketawa. Tapi untuk kami satu sejarah, di Filipina satu sejarah. Sama juga saya Jack, saya tak perlukan yang bawah-bawah, sebab yang ini pun belum cukup bagus. So saya concentrate yang ini. Tetapi harus dapat support daripada persatuan, barulah dia bisa pergi lebih jauh. Dan saya dengan Bonsak, saya borak Bonsak, oh ya, I'm outside, all inside. Tapi dia kerjasama, sebab sama untuk negara, walaupun dia di luar. See? Dan saya dengan yang Cina tu pagi-pagi siap isap sigar, bagi tahu kita satu sigar $100 US. Dia cakap, what you doing? Dia cakap, what you doing? Dia ketawa, dia cakap, you know, dia cakap, saya tahu. Dia cakap apa? Analysis game. Dia panggil satu-satu budak buat sini. Bila dapatlah dia buat sini untuk main final, menang. Team event tak menang pun Cina. Kenapa individual dia orang boleh menang? Di situlah bagaimana mereka bangkit untuk supaya pemain-pemain yang ada tu bersemangat, mereka sentiasa ready. Tetapi kita belum apa-apa, dekat belakangnya cocok bias lah, Miss Bun lah, inilah. Kita nak dengar ke benda-benda remeh-temeh ni? Yang kita nak adalah result. Itu yang kita harus pertahankan. Jadi susahlah untuk saya. Kalau tak ada satu persefahaman antara management dengan coaches yang menjalankan tugas, mustahil saya sebagai presiden saya tak nak result. Jack, saya cari sponsor apa semua masuk, tapi tengoklah player tak ada result. So antara coaches dengan players mesti ada connect dia kan, connect dia in the sense that faham daripada peringkat mana sampai peringkat mana, mintalah pandangan daripada dia orang. Jangan ada kuasa salah guna kuasa. Itu yang sedih, sampai bila? Jadi netizen tembak, dia tak boleh terima, buanglah Miss Bun outdated. Kalau outdated apa you cakap ke saya? Kalau saya cakap ni sekarang, dulu kita training waktu time Tanyikan dulu, Datuk Tanyikan tu satu hari 5 sesi, sampai tengah malam pun kita main lagi. Tetapi pasal nak menang, so nak menang coaches hanya membantu, tetapi pemain yang berjuang. Tetapi kalau pemain tu ambil masa yang panjang, kita nak buat macam mana? Fu Kok Keong training dengan saya single, tak pernah menang. Contohnya umur dia 27 tahun barulah start menang tournament. So dia ambil masa yang panjang. Padahal 15 tahun, 18 tahun saya champion double dengan dia, tapi untuk international tak pernah menang. Sampailah dia mahir, sampailah dia faham, tetap dia jadi world number 1 juga. You see? So apa masalahnya? Berani kerana benar. You see? Kita tak ada nak I nak kipas you lah, tolonglah I nak duduk sini lama. Bukan isu tu, isu perjuangan. Bila you memperkatakan tentang beberapa keputusan AM dan beberapa individu dalam AM yang seolah-olah membuat keputusan yang mungkin tidak tepat, adakah pimpinan AM sebenarnya tak lebih mungkin ataupun perlu ada overhaul dalam AM? Perlu, bagi saya perlu. Kita harus berani. Itu yang kita cakap. Netizen bantai, dia cakap apa, coaches dia salah, yang management tak salah ke? Contoh kita cakap, so management tak boleh nak terima, so management bantai coaches.
ataupun buang pemain contohnya. Tetapi dekat situ mereka harus sedar yang mana kalau China baling player pub terus champion, kita baling keluar siapa? Contohnya begitu. So jadi daripada sudut keputusan tu, itu yang saya cakap, daripada sudut keputusan tu, kajilah dulu keseluruhannya. Belum habis satu target dia ubah. Olimpik, Wan Chunhan dah pergi Taiwan. So you nak apa sebenarnya? So lepas tu cakap okey, ni sekarang Datuk Misbun tak ada, sekarang ni yang take over untuk atas. Kalau saya jadi pemain senior, saya tak pandang junior. You bagus baru saya main dengan you. That's what Mendiang Panch Gunalan cakap dengan saya. Sekarang you pergi ambil shuttle, pergi ambil air. Saya hard ways to become a champion, torture daripada senior, begitu. Tetapi saya terima, saya nak bagus. Masuk 3 tahun kita take over. You see? So macam sekarang isunya dia bercakap daripada segi apa? Daripada segi dietitian. Saya cakap dengan Tan Sri, Datuk Misbun ada, Tan Sri, janganlah cerita pasal dietitian Tan Sri. Tan Sri tengok kalau orang player-player yang ada sekarang, walaupun ABC saya cakap level yang bawah, tetapi Tan Sri tengok China macam mana satu grup, Korea satu grup, Jepun satu grup, Malaysia mana bagi duit kau makan sendiri, team manager lalu players makan lari, sebab nanti kau tidak kena bayar. Ni cakap jujur, saya cakap jujur. So jadi dekat situ players tu bercerita, masuk bilik kau buat apa, masuk bilik tengah makan Maggi. Still itu yang you cakap dietitian. Saya menang All England, Tan Sri, for your information, saya makan burger tadi, rubber set, keluar bau burger. Saya dengan Razid tetap menang. Waktu nak pergi All England, kita jual Cadbury dekat Sabah, target Thomas Cup, tapi kita menang All England. Tak apalah, lepas 10 tahun tak menang Thomas Cup. So jadi nampak, itu yang kita cakap, target ini ada satu. So budak-budak ni yang kita jaga. It's a matter of time. Junior tak berjaya, pergi kat senior. Itu saya cakap. Kalau nak cakap gagal, Datuk Lee Chong Wei tak gagal. Target emas 3 kali dapat silver, tak gagal. Tapi kenapa tak buang Tetapi dia king of Super Series. Dia nak cakap apa? Sampai sekarang orang masyhurkan dia. Itu maksud perjuangan. So apa saja orang cakap dia lantak. Yang janji, okey aku penuh, aku menang tournament, sudah. Tetapi kalau nak cakap gagal, itu yang saya cakap. Taufik cakap Chong Wei menang apa? Itu kita pada pandangan kita. Tetapi kalau dia nak dicerita keseluruhan tu, Chong Wei menang apa? Olimpik tak ada, World Championship tak ada. Taufik World Championship, Olimpik. You nak cakap apa kalau berdasarkan daripada result? Itu yang dulu juga Mendiang Panch Gunalan cakap sama saya. Dia betting saya dengan Razid. You nak cakap boleh, you menang tournament saya bagi you cakap. Kalau tak ada, you don't ever talk, dia cakap. So dia cakap, you menang Thomas Cup, saya tak ada. You menang Asian Games, saya tak ada. Dia menang Asian Games. So itu yang salah satu motivate untuk pemain. You see? Jadi kita dekat sini ni untuk bercakap tentang pembangunan dan arah tuju ni kat mana Double menang World Championship, sampai sekarang tak menang lagi. Mencari tu bukan perlu masa. Kenapa Chong Wei cakap Lee Zizia, Eng Ziyong perlukan masa? Itulah. Tapi kalau tanya saya pasal Lee Zizia, saya setuju. It's a matter of time dia akan bangkit sebab permainan dia dah bagus. Cuma kat sini dia akan ambil masa. So jadi okey, dia tukar coach, apa nama dia? Siapa nama? Ni yang Indonesia tu. Indra. Dia ambil Indra tak ni. Tapi tetap menang Thailand, menang apa. Dia ambil Won Tak Meng. Ni adalah proses. Tetapi kalau dia nak jadi champion, dia tahu apa yang dia nak. Bagi dia masa. Ini yang BM ada siapa? Tetap nak pakai Lee Zizia juga. Lee Zizia dah kat luar, dia tak nak main, dia cakap tak nak main. Peduli apa dia? Tetapi sekarang, cuba bayangkan sekarang, kalau players nak keluar, apa yang BM boleh buat Nak ban dia? Ban lah, kalau you boleh buat, boleh ban. That's apa yang berlaku kat Lee Zizia. Dia dah tak percaya kat BM, dia keluar lah. Tetapi sekarang dalam proses dia nak bagus ni, dia kena terima benda-benda ni. Dia akan naik balik. Percayalah cakap saya. Kalau bagian-bagian kita tak terus dijaga ni, apa perlu tahu kita akan ketinggalan dengan media. Berapa tahun Misbun dia tahu daripada segi gap dia sekarang. Sebab kalau kita macam China sekarang, you tengok macam Lee Jinpeng yang baru, pemain pembaru, itu pembinaan 4 tahun yang lalu. Kita tak pernah tengok dia pun. Tetapi tiba-tiba pergi terus All England champion. Padahal dia main 1 kali 2 kali.
Tetapi kita tak tahu apa dia buat planning dalam masa 4 tahun tu. Dia bila nak dekat Olimpik akan keluar player macam ni. So habis ni, Cheng Long habis, rupanya dia bina ni daripada 4 years untuk this junior untuk naik atas. So China daripada dulu memang begitu. Itu yang saya cuba nak buat daripada benda ni ialah kita tak ada material yang betul-betul seperti China punya material, tetapi setidak-tidaknya biar kita jadi duri dalam daging. Macam Chong Wei macam sama lah. Jadi memang kita tak ada siapa pun, tetapi itulah yang kita ada. Itu yang kita pupuk dia supaya dia menjadi satu ikon yang besar. Jadi kalau sentiasa diganggu macam ni, bila kita nak dapat? Sebab benda tu tak habis. Kalau katakan benda tu kita buat satu program, 4 years atau 5 years tak kisah, tak jadi, tak apa. Kalau katakan 4 years tak jadi, saya pun rela, tak payah suruh saya keluar. Jadi pemain, bagi saya ruang, bagi saya kuasa, jangan kacau. Barulah saya puas hati. Kalau tak ada, sampai bila pun macam ni? Sampai bila pun? Ni saya bagi tahu terus terang. Ya. Itu berapa kali Datuk melakukan ni? Berapa kali kalau ada tadi? Sebenarnya daripada dulu lagi, tetapi untuk yang baru-baru ni, yang berapa tahun yang lalu ni, ialah itu saya masuk untuk menggalas untuk jaga Lee Chong Wei ketika itu. Dan ketika itu untuk World Championship. Lepas tu kemudian saya telah ditugaskan untuk menjaga tim Olimpik, iaitu untuk Lee Jia, tetapi pun dirombak balik dan saya terus ke bawah. So ke bawah ni saya suruh menjaga pembangunan junior dan saya ada daripada umur 18 sampai kepada Form 1, Form 2. Jadi ketika itu. Jadi itu yang saya cuba bina dan saya terapkan apa yang perlu kita bina daripada budak-budak ni. Jadi di situ pun belum habis, ni kira belum habis. Saya ada World Junior lagi yang sepatutnya saya galang. Mungkin ianya miracle, mungkin ianya berjaya. You tahu ke? Benda tu subjektif dan saya tak akan lay off, saya tak akan mengalah kat situ. Bahawa saya akan siapkan pemain-pemain ni untuk ke arah tu. Tetapi belum sampai dah diberhentikan. Jadi saya nak buat apa? Saya nak buat macam mana? So ini dia, peluangnya tak sampai kepada kemuncak yang tu. Kalau katakan tak dapat ketika itulah KPI sampai World Junior. Dulu saya dah ambil pengalaman. Saya dah cakap kan, saya balik, saya nak akan buat R&D ni balik. Saya dah tahu apa nak buat. Sekarang pun saya tahu apa nak buat. Tetapi kalau ianya tak berjaya, dan kalau berjaya, ia subjektif. Tetapi saya cuba ke arah tu. Tapi sekarang ni dah tak ada. Yes. Itu sudah pasti. Pada saya itu sudah pasti. Kerana pendekatan yang saya faham, mereka hanya nakkan short term result. Short term result ni tidak akan ke mana. Dia hanya dapat satu result, lepas tu dia akan kat situ, goyang kat situ. Jadi dia tak akan mencapai satu kejayaan yang besar pada punya. Yang kita nak je to educate this player. Contohnya yang sekarang, yang under 18 lah. Tetapi saya ada budak-budak yang dah saya siapkan, iaitu budak-budak 17, 16, 15. Ini adalah budak-budak pengganti for the next junior. Dan situ ada beberapa pool budak-budak yang telah dibina daripada tahap kecergasan. That's why budak-budak saya yang ada tu, dia tak ada injury. Bagi saya kemarin untuk beep test semua dah melonjak tinggi pasal dia tak penat, tetapi dia masih buntu daripada tactical, masih nak cari point. Smith tak kuat, tinggal nak betulkan Smith dan sebagainya. Jadi kalau katakan saya sebagai sebagai coach kat situ dan saya tak dapat nak membantu mereka, saya tak dapat nak, dan benda tu diberhentikan, dan di situlah. Ya. Ya, faham. Tapi sebagai seorang penganggur yang ketika ini satu rupiah tengah memati, ada kemungkinan kalau negara-negara lain mahu dapatkan Datuk ke sana, bagaimana coaches lain yang telah pergi daripada PN? Saya belum terfikir apa-apa. Dalam saya sekarang dalam tahap untuk bertenang dulu. Of course, fire yang ada di dalam saya ni, api yang ada tu takkan pudar, takkan tu. Jadi dia ada beberapa cara yang saya akan buat.
Kerana selagi saya masih diperlukan, selagi masih nak mengajar, jadi saya akan lihat tapi belum ada keputusan apa-apa. Macam mana? Sebelum ni pun ada, tetapi oleh kerana saya ni dia patriotik sikit negara. Apa kurangnya negara kita dengan pemain-pemain yang ada? Cuma player-players ini harus dipupuk seperti pokok bonsai. Jadi ni ada ulatnya potong, tak cantik tu trim. Jadi inilah nama pembentukan, inilah development. Macam mana untuk jadikan satu benda yang cantik. Jadi itu harus dipupuk dengan cara macam mana kita nak makan dia punya jiwa, macam nak menang hati dia, macam mana dia nak menang hati saya, apa yang kurang kat sini, kefahaman dalam tata sudah kehidupan, macam mana apa dia buat, disiplin. Itu dia. So sebenarnya pengganti Datuk Lee Chong Wei yang saya cakap tu, pengganti is Justin sebelum ni. Dan saya telah menyanggah jangan dinaikkan dulu. Jangan dinaikkan dulu kerana dia belum dalam proses nak matang ni. Sayang dia ni. Saya baru cakap je, tahu-tahu dah putus. So ini yang saya cakap dengan dia adalah the best material yang saya ada ketika itu. Dalam masa 3 tahun aja terus jadi. Senang aja, pasal dia dengar dan dia hendak. Dan dia tahu. That's why dia cakap saya ni sebagai bapak dia. Dan dia tahu. Dia sebab dia menyerahkan jiwa dan raga dia kepada dia nak jadi siapa tu. Tetapi dia pun dah berkeras juga, dia tak nak naik. Dia sampai menangis lah dia tak nak naik. Tetapi dia naik atas tak apa, gaji dia bagilah atasnya. Tetapi biar saya bentuk dia, saya tolong dia. Saya hanya nak tolong dia saja. Dan juga BM. Tetapi dah habis sekarang ni. Untuk saya tu yang saya rasa kecewa sangat ni. Kecewa sebabkan ini berapa lama dia nak bangun lagi, siapa nak jaga dia, siapa nak pupuk. Saya tahu rasa dia macam mana. Itu yang saya nak bantu. Kalau tanya saya, dia the next one, tapi saya tak cakap. Pasal dia mempunyai material tu yang paling dia pemain double, tahu-tahu jadi single. Tahu-tahu dia meletup. Itu yang saya cakap tu. Sebab saya pakainya kat sini. Pendedahan yang saya rasa banyak satu episod dengan tengok ni. Ya. Ketika ini anak Datuk Bismillahsan sedang berkhidmat dengan BM. Ya. Bagaimana? Adakah dia akan jadi janggal Datuk tu teruskan tu macam mana? No, itu satu kerja dan dia ni telah lalui perkara-perkara banyak yang susahnya dan dia juga national champion. Saya ambil dia ketika itu, saya interview dia dan sebagainya ialah kerana dia telah banyak menang international. So, kita nak cari satu coach yang pernah menang international, baru dia boleh terapkan kepada budak-budak ni bagaimana nak memupuk mereka ke arah ni. Jadi kalau memupuk, kalau yang tak pernah menang international, tak pernah, macam mana dia nak bagi tahu kalau dia main international? Macam mana dia nak tahu? So dia ni dah lalui proses dia. Proses dia macam mana? Sekarang ni baru dia faham. Patutlah dulu dia cakap papa terus suruh buat ni. Saya tak faham ketika itu, memberontak ada. Tapi bila saya sekarang jadi coach, baru saya faham. Rupanya ini, rupanya itu. Pasal dia sekarang bertungkus lumus ke arah tu. Dan saya cakap dengan dia, jangan terpengaruh. You is you, saya is saya. Tetapi ada masalah, you come back to me. Itu saja. Then you want to learn. Sebab dia dah melalui pengalaman ni. Dia Datuk tak mahu dia meneruskan karier sebagai bagus. Sebab inilah dia pernah jadi, itu pasal cara dia mengajar tu, sekarang cara mengajar memupuk, dia menang hati budak. You tengok dia punya tu, sebab dia pernah jadi champion. Dia pernah rasa apa yang sedapnya di atas tu. So apa yang dia buat sekarang ni, dia nak pulangkan balik. Itu pasal dia tak peduli pukul 4 pagi, pukul 3 pagi, tak kisah. Dia ikut saya selalu pancik. Jadi dia dah lalui dan dia selalu educate. Dia adalah perantaraan saya sebelum ni. Dan saya cakap dengan players tu mencini-cini, kalau players tak boleh tangkap kerana ianya ke depan 3 kali. Dia masuk, dia bagi tahu ni. That's why saya ambil Goh Yap Chin. Goh Yap Chin juga pemain yang baru berhenti dan dia pun pernah menang international. So ini player-player yang muda yang betul-betul tengah hunger daripada nak deliver, nak bagi budak-budak ni faham. Dan saya ambil dia pasal kat dalam tu Chinese pun banyak. So untuk dia, saya mungkin bahasa saya tak berapa faham. Untuk dia pecahkan apa yang kebelengguan players ni, yang macam mana dia nak menang hati tu. Itu dia. Ya. We know the connection antara player dengan coach tu sangat penting. So adakah keputusan seperti ini BM runding dengan one of the players? Sorry again. Kita tahu connection antara coach dengan player tu sangat
Of course, itu sudah tentu. Pada saya kesian budak-budak tu. Mereka sedang develop sekarang ni dengan satu pendekatan ilmu yang diberikan. Saya tengah elaborate ni, saya tengah tu, especially budak-budak yang 15, 16 ke bawah tu. Mereka sudah faham rupanya macam ini. Dan you tengok Chong Wei World number 1, Victor dan sebagainya, itu hanya sekarang. Tetapi di belakang dia, tak tahu berapa banyak latihan yang telah mereka lalui untuk sampai ke area ni. So mereka dah faham, tetapi dengan situasi macam sekarang ni, saya percaya mereka rasa sedih dan terbantut apa yang mereka sedang pelajari sekarang ni daripada level yang telah mereka terima. Ya. Okay. Faham. Okay. So talent ID memang saya yang buat. Yang budak-budak sekarang daripada budak form 1 baru-baru about last year saya telah ambil 1.5 years ago saya ada buat talent ID. So ini budak-budak yang 13 tahun, 14 tahun yang saya ambil dah 15 tahun. Few of them saya ambil. Dan untuk sekarang ini apa yang berlaku sekarang untuk talent ID ini, untuk budak-budak yang di bawah 15 tahun yang sekarang ini, saya lihat sebab dia akan masa panjang 6 tahun, 7 tahun akan berada di dalam association. Saya juga ada memberi cadangan budak-budak yang 15 tahun ke bawah tu jangan diambil sekarang kerana dia prosesnya panjang. Kalau mereka di luar, mereka dapat main pertandingan dan mereka train dekat kelab ke sekolah sukan Bukit Jalil, it's okay. Kerana mereka mencari satu pengalaman untuk keberanian mereka, untuk dapat maturity, bagi tak apa. Tetapi besok kalau kita sudah masuk kepada umur 15 tahun ke 16 tahun, kita buat TID. Dan ketika itu kalau kita ambil kat luar tu sana sekarang dengan kelabnya, dengan itu, mereka akan lebih banyak belajar daripada maturity ni. Dah tentu, that's why budak-budak sekarang yang baru-baru ni ada pemain luar yang kalahkan budak kita. Disebabkan budak yang kat dalam tu dia hanya praktis among dia orang aja. Among dia orang yang 13, 14 tahun. Jadi mereka tidak berkembang kat situ. Yang saya tengok ada yang manja, ada tu. Saya tak boleh salahkan mereka. Kerana ini bila saya sudah menjaga ni baru saya faham. Rupanya ini. Dan saya ada ajukan sebelum-sebelum ni. Tetapi ketika itu kita fikirkan bahawa ketika itu kalau sukan Bukit Jalil dah tak ada. Player-player semua dah dibawa kepada akademi dan kita bagi tu. Tetapi players ni yang saya tengok tu, players nak masuk dalam tu nak main saja. Tetapi mereka kena belajar. Dan belajarnya daripada pukul 10 sampai pukul 3 petang. Petang nak training lagi dan sebagainya. Jadi ini yang saya tengok tu, budak-budak ni saya tengok tu dia ada stres. Kesiannya kat situ. Jadi ini yang saya cakap tadi, sebenarnya untuk association ni sebaik-baiknya budak akan masuk umur 16. Cantik 16. Kerana 16 tahun itu adalah satu masa yang betul-betul budak-budak dah jadi budak-budak yang terbaik kat luar, yang mereka masuk dah tentu mereka akan push. Daripada budak dari form 1, budak manja, hujung minggu saja semua nak balik. Kita tak tahu apa yang berlaku sebab kat dalam ni untuk maturity training boleh dia ikut, semua training dia bagi. Tetapi untuk maturity budak ni tak sampai. Ini yang saya tekankan kat situ. Saya yang jaga, saya tahulah. Ya. Semua tu kan dengan ada yang mengganggu program. Apakah Datuk fikir yang mengganggu program itu sepatutnya diambil tindakan berbanding dengan Datuk yang menjalankan yang melaksanakan program? Saya tak dapat nak cakap di dalam luar kotak tu. Saya tak boleh cakap sebab saya pun tak tahu. Macam saya punya kedudukan sekarang ni, saya pun tak tahu sebenarnya siapa yang buat keputusan ini. Sebab ianya tidak ada satu mesyuarat bahawa apa yang saya telah buat salah.
cuma KPI saja, KPI, tetapi dia bukan satu mesyuarat yang mana dibentangkan dan ianya postmortem daripada semua orang, siapa tak kisah siapalah, buka apa masalahnya, kenapa saya, apa yang saya tak bantu, dan contohnya macam tu, barulah boleh buat satu keputusan. Ini sampai-sampai Miss Bun besok kamu dah tak payah datang latihan lagi, so you sampai sini saja. Saya nak cakap apa? Jadi ini dah tentu ada. So itu yang siapa yang cakap tu dialah. Jadi saya hanya di situ, saya tak boleh nak. Jadi pada saya keputusan ini seolah-olah telah dibuat lebih awal. Terlebih sebab saya datang hanya suruh buat postmortem. Saya hanya buat postmortem, lepas tu suruh saya rehat. Tahu-tahu dia saya dah tak ada. Saya sudah diberhentikan. Jadi apa salah saya? Takkan you tak melihat kejayaan budak-budak yang junior-junior yang lalu-lalu yang serani. Begitu juga budak-budak yang saya telah naikkan 9 orang di atas. 2 tahun yang lalu saya sudah naikkan 9 player saya yang bawah 18 ke atas. Itu saja. Cuma sekarang saya hanya tak puas hati. Saya ada rasa kecewa kenapa kekalahan Asian Junior terletak pada tangan saya. Padahal pada single junior, padahal double pun tak menang. Ini yang jadi saya ada rasa sedikit, bukan sikit, banyak juga kecewa dia. Tu lebih mudah lah saya tu. Yang ganggu tu satu individu ke atau di management? Dia sebenarnya management. Sebab satu orang tak akan boleh buat satu keputusan. Ianya merangkumi management. Maka sebab itu yang baru-baru ni ianya daripada task force lah. Tetapi maka sebab itu yang saya cakap. Kalau kita nak menilai sesuatu, biar daripada ahli panel tu sendiri tengok latihan untuk sepanjang berapa bulan untuk satu-satu kejohanan yang besar seperti ini. Tengok betul ke tak betul, ikut, you buat report, you buat ikut players ni trainingnya tak ngam, tulis tak apa. Dan saya kalau train budak ni, saya tak pernah ajar budak-budak curi ayam. Saya kepada Maxima, siapa top seeded dia, di situ latihan sama. Maka sebab itu baru-baru ni kita under 21. Kenapa Eugene masuk final? Kenapa si Siti Zulaika masuk final dan kalah dengan Siti itu? Contoh dia macam itu. So kita melihat pada siapa yang jadi latihan memang kena taraf tu. Kalau tidak sampai bila pun tak boleh menang. Tu. Ya. Saya ada buat bantahan, tetapi hanya bantahan sebab tu. No, it's okay. Tak apa, biar dia naik atas. Ni habis saya punya program ni macam mana? It's okay, kita buat yang baru. Dalam mesyuarat macam tu. Jadi saya nak buat apa? Saya hanya pekerja yang mana saya hanya ikut saja. Walaupun saya director, tetapi ajuan itu kita telah bincangkan, tetapi tak dapat kepersetujuan. Begitu dengan sekarang, apa salahnya kalau saya jaga sampai World Junior? Kenapa diberhentikan sekarang? Habis budak-budak tu, habis macam mana? Saya tahu macam mana nak buat. Menang kalah soal lain. Kalau you rasa saya tak boleh dapat, you tak payah suruh saya berhenti. Saya berhenti sendiri. Tetapi tak ada peluang tu. Dan kontrak saya sampai hujung tahun. So kenapa sampai tak hujung tahun lepaskan? Dan sekarang ni beban ni, kalau bagi pada coaches lain, berani ke mereka ambil risiko ni? Siapa yang tanggungjawab? Jadi budak tu akan terkapai mencari satu jalan macam mana. So mereka akan latih secara ad hoc aja, bagi tak apalah, bagi dia faring. Ni dan tentu besok akan tak apa, ini dulu pasal Miss Bun punya modul, Miss Bun dah tentu macam itu. Itu yang saya tak puas hatinya kat situ. Tapi benda sudah jatuh. Saya terima. Tak ada masalah, saya terima. Tu dia. Ya. Ada juga yang dah 12 tahun kat situ, macam pengawan apa, Datuk rasa dia telah mencapai KPI. Kalau tanya saya, memang tak capai pun. Mereka hanya menyambung daripada apa yang sedia ada.
Kalau katakan dia siapa-siapalah coach yang bagus, daripada budak tu belum jadi, you train dia sampai dia jadi champion, itu coach yang bagus. Dia tidak ada, kalau untuk sambung senang, budak dah pandai main, cuma betulkan sikit-sikit, sikit-sikit tu lepas tu jadi. Tetapi yang sebelumnya tu, macam mana kita nak pupuk tu. Jadi itu yang saya cakap tadi tu. Kalau untuk menyambung senang, kalau saya betul-betul sendak tu, kalau dulu saya betulkan sebelum saya ditaruh bawah dan mereka mengatakan bahawa di bawah pembangunan tak cukup, itu saya ada rasa macam why not give a try untuk budak-budak ni. Saya nak tolong budak-budak. Itu yang saya pupuk, budak-budak jadi manja, jadi betul pagi. Kalau dulu awal-awal nak bangun pagi susah, sekarang bangun pagi senang aja. Senang aja pasal mereka dah faham. Kita pupuk mereka ni, kita menang jiwa dia. Sebagai untuk jadikan mereka satu fighter. Jadi untuk yang seperti you cakap tadi, yang ada itu hanya untuk menyambung je daripada kerja-kerja dan yang telah jadi untuk mereka polish serba sedikit. Itu saja. Okay. So terima kasih semua kerana datang pada press conference pada petang ni, dan saya ucapkan ribuan terima kasih. Kalau ada salah dan silap daripada saya minta maaf ya. Jadi saya hanya untuk pertamanya ialah untuk saya memperbetulkan kenyataan apa yang telah diberitahu. Itu saja. Sekian, terima kasih. Ya, untold story.